Buah jambu 3 serangkai, hanyut sebiji ke tanah Jawa. Apa ilmu YB semua pakai, bila berhujah pakai angguk belaka. Daun selisih permainan budak, bunga selasih dimakan kuda. Belanjawan 2023 belanjawan Perak. Perak makmur, rakyat sejahtera. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berhormat timbalan yang dipertua, yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar, yang berhormat Ketua Pembangkang Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, seluruh ahli-ahli yang berhormat sama ada daripada kerajaan maupun pembangkang, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan persekutuan dan negeri, rakan-rakan pengamal media, seterusnya yang dikasihi seluruh rakyat negeri Perak Darul Ridwan yang sedang mengikuti sidang Dewan Negeri persidangan keempat, mesyuarat kedua tahun pertama Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Ridwan. Pertamanya, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kerana diberikan ruang dan peluang kepada saya untuk turut sama dalam perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan tahun 2023 dan usul kumpulan wang pembangunan 2023 pada hari ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini bagi menzahirkan rasa terima kasih saya kepada semua pengundi yang telah mengundi dan memilih saya bagi mewakili kawasan Selingsing. Tahniah juga saya ucapkan kepada semua rakan ahli-ahli yang berhormat yang telah terpilih mewakili kawasan masing-masing pada pilihan raya yang lalu. Yang berhormat timbalan yang dipertua, sebagai mukaddimah, suka saya mulakan perbahasan saya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada yang lebih hebat daripada ayat Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Yang membawa maksud, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Sadaqallahul azim. Dalam konteks ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, suka saya menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat sekalian kepada perkataan sifat bertakwa. Takwa ini membawa maksud seluruh manusia diseru agar melakukan perkara yang baik yang diperintahkan oleh agama dan meninggalkan segala perkara yang buruk yang dilarang oleh agama. Saya sangat berkeyakinan sekiranya sifat takwa ini berada dalam diri setiap individu dalam sesebuah negara maupun negeri, nescaya negara atau negeri tersebut akan beroleh keberkatan dan kesejahteraan. Inilah yang kita cita-citakan, agar negeri Perak yang kita berada padanya ini berada dalam keadaan penuh dengan keberkatan, ketenangan, keharmonian yang membawa kepada kebahagiaan hidup. Suka juga saya sebutkan dalam Dewan yang mulia ini beberapa ungkapan dan mutiara kata
daripada tokoh-tokoh bukan Islam yang boleh kita fikirkan dalam usaha kita untuk mengislahkan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Antaranya, B. Colbert pernah berkata, kebesaran suatu negara tidak diukur dengan luas daerahnya, tetapi diukur daripada watak masyarakatnya. Manakala Robespierre pula pernah menitipkan, negara merdeka adalah negara yang mana hak-hak manusia dihormati dan semua undang-undang bersifat adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada negara dan negeri kita suasana dan keadaan yang sentiasa aman, yang sentiasa damai, yang sentiasa makmur, yang sentiasa teguh ekonomi dan politiknya, serta bahagia rakyat dan penduduknya. Yang berhormat timbalan yang dipertua, saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar atas pembentangan Belanjawan 2023 pada minggu yang lepas. Saya melihat Belanjawan 2023 yang dibentangkan ini adalah baik dan komprehensif. Walau bagaimanapun, izinkan saya untuk menyumbang saran beberapa perkara sebagai penambahbaikan. Yang pertama, saya ingin merujuk kepada peruntukan di bawah portfolio agama Islam yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semasa pembentangan RUU Perbekalan 2023, iaitu penyediaan peruntukan sebanyak 10 juta bagi tujuan baik pulih dan bina baru masjid serta surau, dan 4 juta diperuntukkan bagi program menaik taraf tahfiz dan sekolah agama rakyat. Tanpa menafikan peruntukan yang juga telah disediakan di bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam, saya menyarankan agar adalah lebih baik sekiranya peruntukan turut dapat diberikan khusus kepada program pembangunan insan yang madani, seperti program majlis-majlis ilmu di masjid-masjid dan surau, agar program-program pembangunan masyarakat di negeri Perak dapat dilaksanakan dengan lebih serius. Maksudnya di sini, selain daripada pendidikan formal yang disediakan di bawah bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam, pendidikan tidak formal di masjid-masjid dan surau ini juga sangat penting. Contoh saya sebutkan, dalam bab solat misalnya, berapa ramai di dalam ini yang solat tetapi dia hanya belajar bab solat, ini masa dia darjah 6 dahulu. Maka banyak ketidaksempurnaan hingga menyebabkan solat tidak membawa kesan kebaikan dan tidak menghalangnya daripada terus melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Pembangunan belia sebagai modal insan tidak sepatutnya hanya menumpukan aspek menambah baik kecekapan tenaga buruh untuk memenuhi keperluan industri, tetapi melahirkan tenaga kerja yang melaksanakan kerja atas prinsip keimanan, atas prinsip keihsanan, keikhlasan dan tata kelola yang baik. Adalah amat baik jika dapat dibangunkan satu plan pembangunan belia sebagai modal insan negeri Perak berteraskan 3 tunjang utama, iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Kita mengakui bahawa pendidikan arus perdana di negara kita ini telah pun berjaya mengajari belia kita kepada hakikat pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Tapi kita amat mengharapkan dengan pendidikan tidak formal di masjid-masjid dan surau yang diperkasakan, digabung dengan pendidikan arus perdana, bukan sahaja dapat mengajari belia kita kepada hakikat ilmu yang pelbagai, bahkan dapat mengajari anak mata belia-belia muda kita bagaimana untuk menangis, bagaimana untuk meritih di hadapan Tuhannya di penghujung-penghujung malam. Kita mahu melahirkan belia yang bukan saja hebat membawa agenda duniawi, bahkan kita mahu belia yang hebat juga dalam membawa agenda ukhrawi. Kita mahu belia seperti Saidina Abu Bakar yang begitu hebat memimpin di siang hari, tetapi malamnya
terseduh sedan di hadapan Tuhannya. Kita mahu beliau seperti Saidina Umar yang begitu tegas dalam memimpin, tetapi apabila malamnya tersungkur, menangis seperti mana anak kecil yang kehilangan ibunya. Kita doakan pada suatu hari kita semua akan berbahagia dikelilingi oleh para belia yang bukan sahaja menyelamatkan kita di dunia, bahkan memimpin tangan kita untuk sama-sama kita memasuki syurga di akhirat kelak. Saya kira sebagai umat Islam, tunjang utama pembentukan insan adalah salat. Kita pernah didedahkan dengan statistik yang pernah disebutkan pakar motivasi, Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Hasil kajiannya mendapati bahawa 80% umat Islam di negara ini tidak menyempurnakan solat 5 waktu. Statistik ini tidaklah boleh dipandang mudah, kerana soal solat adalah tiang agama. Sekiranya tiang sesuatu struktur itu tidak kuat, maka bangunannya boleh runtuh pada bila-bila masa. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, atau berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang berhormat timbalan yang dipertua, perkara yang kedua, saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan kebajikan para imam. Bagilah Tuan. Terima kasih timbalan yang dipertua dan juga YB Selinsing. Saya nak respon berkenaan dengan memperkasakan modal insan, sebab ramai di antara guru bertauliah Jabatan Agama Islam tidak aktif. Jadi pengimarahan masjid dan surau ini tidak dapat dimaksimumkan. Setuju tak Selinsing bahawa pihak kerajaan memperbanyakkan kursus intensif untuk guru-guru tauliah ni supaya mereka lebih berkesan di dalam masyarakat? Pertama. Yang keduanya, allowance tahunan mereka hanya RM600 setahun. Setuju tak YB Selinsing supaya allowance untuk guru tauliah ini dinaikkan daripada 600 kepada lebih daripada itulah. Sekian. Terima kasih kepada Kemunting. Saya sangat bersetuju dengan apa yang dikemukakan oleh Kemunting, kerana memang perlu kepada latihan supaya penyampai-penyampai ilmu ini mempunyai kebolehan, supaya ilmu itu bukan sekadar ilmu, tetapi perlu dihayati dan diamalkan. Begitu juga dengan saranan supaya dinaikkan bayaran kepada mereka ini. Maka saya sangat menyokong, kerana guru-guru inilah yang mendidik manusia supaya menjadi manusia, bukan menjadi haiwan. Jadi saya menyokong dan mohon supaya dimasukkan ke dalam ucapan saya, insya-Allah. Yang berhormat timbalan yang dipertua, seterusnya saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan kebajikan para imam, penguatkuasa agama, guru takmir, guru dakwah dan juga guru-guru kafa. Walaupun sebahagiannya adalah di bawah pentadbiran persekutuan, tapi saya kira kumpulan ini adalah kumpulan yang besar baktinya dalam membentuk kemenjadian masyarakat di negeri Perak ini. Kita maklum, kadar allowance mereka ini masih di bawah gaji minima, iaitu sekitar 900 sehingga 1,200 sebulan. Sedangkan mereka inilah merupakan kelompok pendidik umat yang menerapkan pendidikan asas agama seperti pembelajaran Al-Quran dan asas fardu ain, yang merupakan tapak asas kepada penguasaan kefahaman agama kepada rakyat dan kanak-kanak beragama Islam di negara ini. Untuk makluman, di Perak kita ada sekitar 3,000 orang guru kafa. Manakala sehingga Jun 2021, jumlah guru kafa seluruh negara adalah seramai 35,000 orang dengan jumlah murid
sejuta orang lebih. 1,2 juta orang lebih. Guru kafah ini dilantik dalam kalangan mereka yang mempunyai kelulusan pendidikan Islam berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Mereka dilantik secara kontrak oleh agensi pelaksana di negeri, yakni pihak berkuasa agama negeri, mengikut jumlah kota yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan dari masa ke semasa. Guru kafah dibayar allowance sebanyak 1,000 setiap bulan, caruman KWSP sebanyak 130 dan per keso sejumlah RM16.65 dengan menggunakan peruntukan-peruntukan kerajaan persekutuan yang diuruskan oleh JAKIM. Saya melihat sebagai kelompok pendidik yang pelibatannya telah lama semenjak 32 tahun, sewajarnya kebajikan mereka ini, begitu juga pegawai-pegawai penilai kafah yang masih berstatus dengan izin Contract of Service Grade S19 diberikan perhatian. Permasalahan utama yang melingkari kebajikan kelompok ini dan para pegawai ini adalah apabila jawatan ini tidak disandarkan kepada mana-mana skim perkhidmatan awam persekutuan maupun skim pegawai perkhidmatan pendidikan. Mungkin kerajaan negeri Perak dapat memikirkan satu mekanisme sebagaimana untuk kita dapat menyandarkan mereka ini dalam skim tertentu untuk memastikan kebajikan mereka dapat dijaga dengan sebaiknya. Ataupun sekurang-kurangnya dapat disediakan peruntukan dengan jumlah yang bermakna sebagai tambahan kepada allowance yang diterima oleh golongan ini. Bising pun pencerahan sih. Terima kasih timbalan yang dipertua. Setujukah selinsing sebab saya dengar pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Besar, penjawat awam dapat bonus 1,5 bulan 1,5 bulan. Setujukah selinsing macam dua Menteri Besar yang dulu, saya rasa Datuk Seri Nizal pun terlibat dengan Pangko dulu, Imam Lebat ni, Tok Bilal, Tok Siak dan guru kafah ni, kita bagilah sedikit bonus hujung tahun ni. Terima kasih. Terima kasih kepada Alopongsu. Saya memang bersetujulah. Saya memang bersetuju, masukkan juga dalam ucapan saya. Yang berhormat timbalan yang dipertua. Yang ketiga, saya mohon izin untuk menyentuh isu-isu kawasan yang ada kaitannya dengan perbahasan pada hari ini. Kita sedia maklum bahawa jelapang padi daerah Krian, di dalamnya terdapat 2 kawasan parlimen dan 5 dun, iaitu Parit Bunta dan Bagan Serai, dan dunnya ialah Gunung Semanggul, Selinsing, Alupongsu, Kuala Kurau dan Titi Serong. Di bawah fokus keempat, iaitu keterjaminan bekalan makanan, kerajaan negeri telah memperuntukkan 55 juta kepada pelbagai jabatan dan agensi yang berkaitan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Bagaimanapun, bagi memastikan keterjaminan bekalan makanan, terutamanya padi, yang merupakan produk pertanian utama di daerah Krian ini dapat direalisasikan, pelbagai isu perlu segera ditangani. Antara yang paling utama ialah isu perbekalan air kepada sawah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, iaitu yang pertama, isu kedudukan parit atau saliran yang lebih rendah daripada sawah. Saya kira telah diulas panjang oleh Yang Berhormat Semanggul. Yang kedua, isu pam air Krian dan pam air Padang Lalang ataupun pam air Titi Bena yang sepatutnya boleh berfungsi membantu mengairi sawah padi dengan mengepam air daripada Sungai Krian dan juga Sungai Kurau jika air tidak mencukupi, masih belum dapat diselesaikan setelah sekian lama. Yang ketiga, isu pengurusan pembersihan peparitan dan saliran yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik menyebabkan pergerakan air tersekat dan lambat. Yang keempat, isu jadual perbekalan air yang tidak dirunding secara langsung dengan pesawah menyebabkan kekeliruan dan ketidakseragaman. Yang kelima, isu kerosakan kepada infrastruktur seharian seperti pintu air dan lain-lain yang bukan saja menyebabkan pengeluaran padi berkurangan,
bahkan kadang-kadang menyebabkan banjir dan lain-lain lagi. Selain itu, saya juga ingin menarik perhatian, isu pendapatan sampingan kepada para pesawah juga perlu diambil perhatian. Sebahagian besar pesawah adalah merupakan golongan miskin dan B40 yang telah pun berkorban tanah mereka bagi memberi ruang kepada penyediaan bekalan makanan utama rakyat di negara kita. YB Selincing, seminit lagi. Baik, panjang ini. Yang berhormat Timbalan yang dipertua, perkara seterusnya yang saya ingin berikan perhatian ialah peruntukan kerajaan negeri berjumlah 4.3 juta untuk lembaga perumahan dan hartanah perak bagi menyediakan perumahan awam yang selesa dan selamat kepada rakyat. Sememangnya rumah kediaman mampu milik ini amat diperlukan oleh rakyat. Malangnya di Selincing, saya dapati terdapat satu projek perumahan rumah perakku. 2 minit. Boleh ya? 4 minit. 2 minit. Nak bagi pantun. Sila masuk perangai terakhir. Sila. Baik, sikitnya ni ya. Malangnya di Selincing, hanya terdapat satu projek perumahan rumah perakku kalau tak salah. Dengan jumlah sebanyak 57 unit rumah. Yang menyedihkan saya, projek ini dimaklumkan telah bermula sekitar tahun 2018. Dan sehingga kini masih belum dapat untuk diduduki. Rakyat yang mengharap terus tertanya-tanya, apakah sebab kelewatan dan sekiranya masalahnya ialah masalah kewangan, adalah dicadangkan agar peruntukan dapat disalurkan kepada projek-projek yang tertunggak seperti ini. Oleh kerana masa yang mencemburui, maka sebagai mengakhiri perbahasan saya, ingin saya bacakan maksud sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau membayar hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil pengajaran daripada hadis ini, suka saya mencadangkan supaya pemberian bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam pentadbiran kerajaan negeri dapat juga dipanjangkan kepada penjawat awam pentadbiran persekutuan yang berkhidmat di negeri ini dalam jumlah yang bersesuaian. Ini sebagai menghargai dedikasi dan komitmen yang mereka curahkan semasa menjalankan amanah tugas di negeri ini. Mereka sama seperti kita, membayar cukai, zakat, yuran-yuran sekolah dan sebagainya di sini. Maka pada hemat saya adalah wajar dipertimbangkan cadangan ini. Akhirnya terimalah pantun last. Ini bukan resis. Pantun ini ada sebut China. Anak Cina memasang lukah. Lukah dipasang di Tanjung Jati. Jika ada silap dan salah, mohon ampun daripada lubuk hati. Saya akhiri perbahasan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.